Ya, untuk menjawab bukan menjawablah, untuk bersama dengan Shah Alam, jawapan saya itulah paradoksnya Malaysia. Begitu paradoks. Dan Tumpat, saya setuju dengan Tumpat bahawa dalam dunia yang tidak ada batasannya, maklumat di hujung jari, sudah pasti apa yang berlaku di negara kita. Malah semasa saya sedang bercakap ini pun jutaan manusia sedang perhati saya, sama ada di Glasgow, India, Karachi, Indonesia, sebab mereka mengikuti perbahasan kita melalui YouTube. Nah, isunya sekarang ini ialah kita boleh tutup maklumat di Malaysia kerana akhbar-akhbar dan media dikontrol oleh pemerintah, tetapi maklumat boleh berlayar dengan pantas. Sebab itu kalau dalam kes sodomi yang sedang dilalui fitnah kedua oleh Ketua Pembangkang, saya berkesempatan berada dalam satu flight dengan seorang Australia yang mengatakan Anwar sepatutnya menjadi seorang aktif dalam sodomi semasa dia dalam kerajaan, bukan selepas dia dibuang dalam kerajaan. Kerana masa kerajaan lah dia boleh pilih anak-anak muda yang lebih handsome, dia ada kuasa, dia ada duit, dan dia boleh pilih tempat-tempat yang dia nak. Tetapi selepas dia keluar dari kerajaan, nampaknya dia lebih berminat menjadi sodomis selepas dia tidak ada kuasa. Ini mana-mana manusia yang waras akalnya pun pada umur 60-an dia tak sodomais orang. Dia nak sodomi dia masa umur 23 tahun. Jadi pembohongan bagi inilah yang membuatkan dunia gelap dekat kita. Dunia amat gelap. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dunia akan gelap kepada kita. Baik. Atau kita juga baru-baru ini dibentangkan dengan cerita bagaimana anggota polis telah pun menghilangkan bukti-bukti, bahan-bahan bukti yang berjumlah banyak daripada dadah, dan kes ini telah pun disebarkan begitu luas di akhbar-akhbar, dan nampaknya walaupun berada dalam tangan polis tetapi dadah hilang bahan bukti pula itu. Kita dimaklumkan juga PDRM, oleh itu kita dimaklumkan PDRM mempunyai mekanisme tersendiri bagi menyiasat dan mengambil tindakan susulan kepada anggota PDRM yang terbabit dengan kes-kes yang melanggar undang-undang dan peraturan polis. Tetapi rakyat tidak yakin dengan mekanisme ini kerana mereka yang terlibat dalam siasatan terdiri di perkarangan anggota polis itu sendiri. Ini membuatkan mekanisme itu tidak dapat berfungsi dengan penuh berkesan, kerana ada garis-garis merah ataupun red lines yang kadang-kala tidak dapat mereka langkaui. Sebagai contoh, bila Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Matang Pauh yang suatu masa dahulu timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri dipukul teruk dalam sel di Bukit Aman, bila beliau muncul di mahkamah dan disiar dalam kaca TV dengan mata lebamnya, negara terkejut dan terperanjat bagaimana timbalan Perdana Menteri boleh diperlakukan sedemikian rupa semasa dalam kawalan polis di Bukit Aman, kawasan yang paling selamat di negara ini. Bekas Perdana Menteri mengatakan secara terbuka, bahawa Anwar pukul matanya sendiri. Siasatan dibuat oleh polis sendiri, tetapi malangnya mereka tak jumpa siapa pukul Matang Pauh. 4 orang yang ada dalam sel malam tu, tak jumpa. Oleh kerana desakan yang kuat dari pelbagai pihak, maka Suruhanjaya Diraja dibentuk. Setelah siasatan dibuat, barulah ditemui yang memukul Matang Pauh dan timbalan Perdana Menteri waktu itu adalah Ketua Polis Negara sendiri. Ini jelas menunjukkan mekanisme yang ada dalam PDRM bagi memantau kegiatan dan salah laku anggotanya kadang kala gagal. Dan inilah yang membuatkan keyakinan rakyat terhadap polis makin terakis. Datuk Yang Dipertua, harapan kita tinggi menggunung agar PDRM dapat menjaga keamanan negara kita, menjaga rakyat dan menjaga perlembagaan kita. Kita mendesak agar kerajaan memberikan yang terbaik kepada pegawai dan anggota PDRM dan institusi polis itu sendiri. Mereka bukan sahaja wajib
menerima gaji yang terbaik setimpal dengan peranan mereka, tetapi mendapat peralatan yang canggih, tempat kerja dan tempat tinggal yang selesa, dan yang maha penting, mendapat penghormatan tinggi dari rakyat jelata. Penghormatan rakyat kepada polis masih ada walaupun sedikit terhakis akibat tindak tanduk 2-3 kerat anggota dan pegawai polis, termasuk ketua polis negara yang lepas. Saya amat yakin di bawah kepimpinan ketua polis negara yang baru, moral dan imej PDRM akan meningkat dan keyakinan rakyat akan bertambah. Datuk Yang Pertua, Suruhanjaya Diraja Polis yang diketuai oleh Tun Zaidin telah mencadangkan agar ditubuhkan satu Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis atau IPC-MC agar keyakinan umum terhadap penguasaan polis dapat dipulihkan. Saya amat yakin penemuan oleh Suruhanjaya ini dan recommendations mereka berniat baik tanpa sebarang prejudis. Mereka ingin melihat PDRM bebas dari tuduhan dan tidak tercemar dengan fitnah. Saya menggesa agar kerajaan mengkaji semula laporan Tun Zaidin dan adalah untuk kepentingan awam dan PDRM, IPC-MC dibentuk dan dilaksanakan secepat mungkin. Saya yakin seekor 2 kerbau yang membawa lumpur kotor dan busuk, jika dapat ditumpas dari awal, akan menyelamatkan kerbau-kerbau yang lain. Betul-betul saya ingin masuk ke tajuk yang lain, Multimedia Super Corridor. Kerajaan lancarkan MSC pada 1 Ogos 1996 untuk mentransformasikan Malaysia bersebuah negara ekonomi berasaskan IT menjelang 2020. Fasa pertama meliputi koridor seluas 15 km kali 50 km merangkumi KL, Putrajaya, Cyberjaya dan KLIA. Fasa kedua pula melibatkan pembangunan bandar dan pusat cyber di seluruh negara yang patut berlaku pada tahun 2004 hingga 2010. Fasa ketiga ialah daripada tahun 2010 kepada 2020 memperkemaskan koridor ke seluruh negara dan menjadikan Malaysia sebagai masyarakat berpengetahuan. Rakyat sambut baik rancangan ini dan memberi sokongan padu kepada idea kerajaan. Dikatakan bilangan syarikat global berstatus MSC akan meningkat kepada 500 buah. Dalam fasa ini, MSC dijangka menjadi medan ujian antarabangsa bagi aplikasi multimedia baru. Untuk mempromosikan persekitaran pengawasliaan, terdapat rancangan untuk menubuhkan mahkamah keadilan cyber antarabangsa dalam MSC. Di samping itu, dalam tempoh ini Malaysia dijangka mempunyai status sebagai pengeksport bersih produk dan perkhidmatan ICT. MSC juga akan dihubungkan dengan 12 bandaraya Bistari dalam rangkaian maklumat antarabangsa untuk meningkatkan faedah sosial dan ekonomi. Datuk Yang Pertua, saya ingin tahu berapakah yang telah dibelanjakan sehingga kini. Statistik MSC menunjukkan pertumbuhan positif dalam bilangan syarikat MSC. Soalan saya, adakah syarikat-syarikat ini dilahirkan oleh MSC atau mereka hanya berdaftar dengan MSC? Kalaupun MSC tidak wujud, saya rasa mereka tetap akan ada. Bolehkah kementerian senaraikan syarikat-syarikat tempatan bertaraf dunia yang dilahirkan di bawah projek MSC? Saya mohon juga kementerian senaraikan paten ataupun harta intelek yang mendapat pengiktirafan antarabangsa.